Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah Misteri. misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Baik Mi, orang kata tak perlu diperkenalkan lagi lah kan. Siapa je tak kenal, Abang Zul. Abang Zul Towing. Abang Zul Towing. Nama dah familiar dalam Santai Chill sekarang ni. Kenapa nama Abang Zul Towing kan? Kena pergi tengok part 1 dulu Mi Ya. Part 1 pergi dekat playlist, tekan nama Abang Zul. Nanti akan tahu kenapa kita letak orang panggil dia Abang Zul Towing kan. Ya. Dan dikabarkan kali ni dah merupakan part yang kelima, Syuk. Part kelima Jadi bukan biasa-biasa lah. Selalunya kalau dah sampai part 5 ni, cerita dia memang padu geng. Sebab orang kata demand tinggi kan. Ya. Orang kata cerita gempak kan. Jadi hari ni ada cerita baru yang Abang Zul kata nak sampaikan ni. Alright. Dan aku pun dah dengar sikit, ui, nak kena layan. Cerita pasal apa? Okey, sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan juga kepada anda, silalah follow kita punya social media, lagi-lagi TikTok, dan link telah pun disediakan di ruangan description. Ya. Alright. Tengok description, jangan kata tak jumpa. Okey. Sebelum kita borak dengan Bang Zul ni, Okey. aku nak tanya kau Apa dia? pernah tak engkau masa memandu kenderaan, tak kisahlah motor atau kereta, engkau diganggu atau nampak apa-apa penampakan selama ni? Aku ni walaupun selalu podcast pasal benda-benda misteri kan, tapi Alhamdulillah lah aku tak pernah melalui benda-benda macam ini. Okay. Kau ada, Syuk? Kau banyak cerita ni. Aku ada tau. Adalah dalam 3 kali ke 4 yang itulah, aku tak ingat. Okay. Tapi yang saya ingat aku ada 3. Cumanya tak adalah keras. Sebab aku ni orang kata kadang-kadang rabun ni membantu. Tak Sebab nampak apa? sangat. Tak nampak sangat. So aku senang macam biar lah. Yang tu. Okay. Tapi ada beberapa ketika lah memang jelas lah. Macam aku pernah cerita dekat live TikTok kan, ada dekat belakang kereta, dan aku terlanggar benda tu. Yang tu nanti next cerita lah. Hari ni kita nak dengar cerita Abang Zul part 5. Pasal apa? Aku dah tak sabar. Sebab tadi kita dah bincang topik kenderaan. Itulah hintnya. Oh, okey. Okey, Abang Zul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Abang Zul? Baik, sihat walafiat. Alhamdulillah Abang Zul. Okey Abang Zul kata hari ni ada beberapa cerita nak kongsi tu. Yang pertama ni bang, pasal apa ni? Pasal gangguan waktu bawa kereta, dia cuba nak menutup mata kita untuk bawa ke jalan lain. Oh, dia nak tutup mata. Kalau kita tak beringat tu, mungkin kita akan terbabas. Kalau macam tu lah. Ni menarik ni. Orang kata kita pun dah tak sabar. Apa lagi bang, kita mulakan cerita yang pertama. Dipersilakan. So ni dalam lebih kurang tahun 2016 sama Raha. Okay, kejadian ni malam lah, macam biasa malam. Kalau tahu daripada Senawang nak pergi ke Rembau, kalau siapa yang masa lalu lah, daripada Senawang tu nak pergi ke Pekan Rembau, dekat Wake World Pedas. Wake World Pedas tu dia ada satu simpang belah kiri tau, dekat jalan dekat nak pergi ke Rembau juga. Jalan tu dipanggil Jalan Sepri. Abang kenal kat jalan tu? Familiar bang.
Memang familiar sebab arwah ayah abang ni duduk dekat Taman Seri Lembah. Lepas tu abang pakai jalan tu. Dan dia pun dah berkali-kali lah ingat ke abang kalau malam-malam lalu jalan tu ingat. Tak tentulah kan. Jadi dalam kita duduk beringat pun kita kena. Dia bagi juga. Mana kata dia nak ganggu jugalah. Okey. Dan malam tu nak kata lewat tu tak dalam 10 lebih dekat pukul 11 ingat abang. Abang sampai tu sebelum pukul 12 lah sampai rumah arwah ayah abang ni. Jalan tu kalau siapa yang biasa lalu memang orang tahu jalan tu sunyi, orang tak banyak. Betul. Banyak kan macam apa kebun getah, kebun sawit, banyak macam tu lah. Kalau abang dah lalu jalan tu, kita ni berjaga-jaga. Mana kita ni memandang lah kiri kanan kan. Sampai satu kawasan tu memang kawasan tu tak ada rumah. Abang nampak sana ada satu kelibat putih, kain putih ni dia terbang tau. Daripada kiri ke kanan melintas depan abang. Oh, okey. Tapi ketinggian dia tu ketinggian tiang elektrik. Agak tinggi lah. Okey. Dia tak nak terbang dah. Bila abang nampak kelibat putih, kain putih layang tu, astagfirullahaladzim, jangan ada singgah sudah. Abang cakap dalam tu dalam hati. Dan abang tak beritahu kat orang rumah abang ni. Elok abang dah mula pasti benda tu. Terasa tau belakang kereta ni macam tertekan. Macam seolah-olah macam benda berat duduk. Okay, bila kita dah rasa abang dah rasa dah ada ni kacau ni sana. Tapi abang tengok cermin belakang tak nampak. Tak ada apa bila tengok cermin yang tengok belakang kan. Memang tak nampak apa dekat seat belakang. Jadi abang pun berjaga-jagalah. Pasal tengok tak nampak. Jadi bawa jugalah, bawa. Lepas tu ni permulaan, ni mula cerita dah ni. Kita rasa macam rambut yang panjang duduk kat depan muka kita. Kita rasa macam mana? Rimas tak? Okey, Rimas. Seolah-olah macam ada rambut yang panjang tu. Kalau kita rambut tu duduk kat depan muka kita ni, kita rasa macam rimas lah. Jadi kita akan macam apa, sapu muka kita lah. Sapu muka kita ke kiri ke kanan. Dia jadi rimas macam tu. Dan abang cakap kat orang rumah abang ni, abang tak rasa rimas lain macam ni. Tes. Baru abang tengok, mungkin ni lah gangguan lah. Abang istighfar, ucap istighfar, lawat Nabi. Tengok cermin belakang. Saya cakap ada satu tubuh dia memang berdiri duduk belakang abang. Dia bukan duduk belah penumpang. Belah penumpang abang ni tak, dia duduk belah belakang abang betul dia. Bila abang tengok memang ada dia kat belakang tu. Astagfirullahaladzim. Abang mengucap, abang berhenti kereta terus. Pasal takut pasal dia dah cuba nak menutup kita, nak tutup jalan kita ni. Betul lah. Waktu memang lalu tu memang tak ada kereta pun berselisih ke yang ikut belakang abang kan, memang tak ada. Semata-mata memang abang yang lalu kat jalan tu. Bila abang berhenti, abang turunkan tingkat belakang tu. Abang cekak lah dia, cakap hang turun. Babi ingin datang ni kacau aku. Aku tak suruh hang masuk pun. Dia ada juga lagi masa tu. Walaupun abang nak sangkap pintu pun dia ada juga lagi. Jadi abang kata spontan lah abang pergi azan. Bila abang start azan tu, yang abang tengok cermin tu dia macam nenek hilang tau, libat tu. Okay. Bila abang dah azan, abang tengok cermin belakang dia dah tak ada. Abang tanya rumah abang, nampak tak dia ada kat belakang? Dia nampak abang. Dan selama ni, sebelum ni pun orang rumah abang, dia duk cakap kat abang tu, dia tak pernah tengok hantu. Dia rasa macam dia tak takut dengan hantu. Pasal dia memang daripada kecil dia tak pernah tengok tau, tak pernah nampak. Ni first time dia nampak. Okay. Yang selama ni semua hidup dia kata dia tak pernah nampak kelibat ke apa ke. Malam tu dia nampak. Baru dia tahu kewujudan tu. Jadi macam mana reaksi isteri abang masa tu? Dia tak ada ke nampak cuak ke bang? Yalah. Ataupun Apa dia bagi respon dia? Kalau tengok muka dia nampak pucat macam tak ada darah kat muka dia. Dia tak ada macam cuba bagi hint bang. Tak ada bang. Dia keras. Dia macam buat tak nampak bang Itulah orang kata gangguan ni kalau kita beringat, dia ada bagi kita rasa tau sebelum kita terjadi sesuatu benda yang benar-benar yang ganggu ni kan. Allah Ta'ala tu dia bagi kita insting dah. Macam tu lah maksud abang ni. Jadi kalau kita
memandu ke mana-mana ke apa ke, beringat. Okay. Beringat semua. Okay. So kalau kita malam tu abang tak beringat, abang tu kat perjalanan, mungkin abang akan terbabas ke sekali jalan abang ke. Lagi waktu malam ni kan, orang kata dalam keadaan yang jarang kereta lalu ni, kita kena letakkan sedikit rasa waspada tu. Benda tu memang hadir. Cuma itulah, nasib baik lah apa tu, orang rumah abang tu dia tak adalah meracau ke kan, terperanjat. Sebab apa, bukan selalunya orang perempuan ni kalau dia nampak dia akan bagi respon yang agak membuatkan kita pun ikut cuak tau. Padahal lelaki ni relax je kan. Yelah. Sebab yelah, kalau kadang perempuan ni dia dah takut sangat kan. Mula nangis kan. Bila dia nangis selalu kan macam mudah dirasuk kan. Betul lah. Tapi aku respect dengan isteri abang Zul ni. Dia boleh tenang. Betul. Kan? Kalau aku kalau lah kan, contohlah aku bini aku kata, "Bang, belakang." Allah. Janganlah sebut. Kenapa kau mention kan? Dah dia tahu. Okey. Apa pun orang kata kat situ memang famous ke macam mana bang, ataupun itu first time diganggu ke abang ada dengar macam kawasan tu memang hotspot benda tu? Memang hotspot kawasan tu, sebab tu sunyi dan tak banyak kereta yang berani sanggup dah tu. Macam abang beritahu tadi lah, arwah yang abang ni memang selalu pesan kalau ikut jalan ni hati-hati jaga. Kalau boleh malam, dia lewat malam elakkan. Setuju. Sebab cikgu aku pun ada gak cerita pasal benda ni lah. Cikgu aku ni dia mengajar dekat Lubuk Cina, kalau siapa tahu Lubuk Cina. Dan dia ada second wife dia duduk dekat Linggi kot. Tak pasti lah second ke first wife dia kan duduk dekat Linggi. Jadi pada satu malam tu dia kena melalui lah dari Lubuk Cina ni nak ke Linggi. Dan dia cerita masa dalam keadaan jalan yang gelap tu, kalau orang Linggi, orang Lubuk Cina ni tahu lah jalan nak situ dia gelap. Dan sebelah dia tu bukit je, tak ada bandar ataupun rumah orang, dia just bukit. And lampu jalan pun dalam keadaan radius 5 ke 10 kilometer lah. Jarak Jarak dia. Dan masa dia buat kereta tu dia perasan tau, ada dekat tingkap sebelah ni ada satu benda yang ikut dekat tepi tingkap dia. Dia seorang masa tu malam kan. Bila dia toleh tepi, ada kepala ikut sebelah kereta dia. Aduh. Rupanya tu ialah penanggal kan. Okay. Tu aku tak lalu lah jalan tu malam. Tapi sebenarnya familiar jalan ni Orang kata, tapi itu yang paling dekat nak macam mana kan. Yang tahu je tahulah. Cuma orang kata beringat naik kenderaan tu ada doa ni kan. Okay, so kita amal lah sama-sama. Okay bang, tak puas bang. Memang tak puas ni. Nak kena ada cerita nombor 2 ni bang. Ada bang Ada. Okay bang, kita kasih payung bang cerita nombor 2. Okay bang, dipersilakan. Yang pertama tadi abang menganggap benda tu jenis langsir lah, sebabnya jenis terbang ni kan. Okay. Nombor 2 ni pun sama juga langsir, tapi berlaku kat Sungai Petani. Yang kena tu kawan abang lah. Malam tu dia main kat abang, tapi bila dia sampai tu dia tak turun motor tau. Dia duduk atas motor, dia habis rokok, tapi kita tengok lah tangan dia tu macam apa, dia gigil lah tangan dia tu sambil rokok tu, dia menggigil tau. Dia kata dia nak jalan pun tak boleh, dia masih dalam keadaan takut lagi tau. Jadi tekan dia cerita lah. Okay, kalau kat belah Sungai Petani ni, kejadian ni pun lama, awal tahun 2003 atau 2004 macam tu. Kalau orang Sungai Petani ni dia tahu dengan panggilan Highway Sokap. Highway Sokap ni waktu kejadian tu baru jalan tu boleh dikatakan baru lagi lah buka. Okay, kawan abang ni nama dia Abang Cik. Dia cerita lah pasal daripada cara jalan arah yang dia sampai tu, abang tahu dia melalui jalan Sokap. Sebab kalau dia melalui arah Bakar Rang ke, dia akan main arah lain. Dia main arah tu makna kata dia daripada Highway Sokap. Dia cerita lah malam tu dia tu bawa motor, dia rasa tu macam ada dia kena ganggu, tapi dia cuba lajukan motor dia. Bila dia bawa motor jenis kawasan Tikit, kalau tahu lah jenis motor-motor lama ni, kawasan Tikit ni tahu. Macam ada bar kan dulu. Kawasan Tikit. Malam tu dia jadi motor dia jadi berat tau. Tapi bila dia kali belakang, tak ada apa lagi, dia tak nampak apa lagi. Sampai ada satu tahap, ada kereta kosong dia sambil tekan horn. Bila kereta tu tekan horn, mana kata dia kata memang betul lah ada something kacau. Pasal motor dia duk rasa motor dia jadi berat.
Dia cuba pusing-pusing berat. Dekat belakang, memang dia nampak lansir tu duduk ikut belakang dia. Okay. Dan tangan lansir tu pegang carrier besi belakang tu. Seat belakang kan ada besi kan. Carrier orang panggil tu. Tangan tu dia pegang besi tu. Dia ikut motor. Okay. Kalau kita kenal kat kita, apa perasaan kita? Kali-kali pakar tengok benda tu dia ikut, duk terbang belakang dia, tapi pegang besi carrier tu. Pasal tu yang dia jadi berat tu. Dan benda tu dia bawa sampai, dia kata sampai tempat yang cerah yang ada lampu jalan. Barulah benda tu hilang. Dan malam-malam, kalau malam-malam dia memang dah tak ikut lah jalan tu. Dan orang abang percaya orang-orang Sungai Tani ni, benar yang lama-lama ni, masa jalan tu baru buka, memang macam-macam dengar. Macam cerita kita dengar. Cerita nampak perempuan budak muda berjalan. Dia seolah-olah pakaian dia macam pakai seluar jeans, t-shirt, dia berjalan tepi jalan tu. Ada gangguan macam tu pun ada. Macam-macam lah. Mungkin tu tempat dia. Tempat dia sebelum ni, bila jalan tu buat, kita dah terokai jalan tu, kita dah ganggu tempat dia tau. Dari situ dia start mengganggu habis siapa-siapa yang ada kat situ, siapa yang melalui jalan tu dia akan ganggu. Selalunya macam tu lah. Yang ni abang claim langsui juga Langsui. Confirm langsui. Kalau jenis terbang ni semua langsui. Jadi tapi macam kau tengok ada cerita Pontianak Harum Sundan Malam. Itu legend tu. Kan. Terbang juga Mia. Mungkin dia salah fakta ni. Tak study dulu kan. Tapi aku tak sure lah kan. Benda ni pun aku rasa sebab dia pun boleh menyerupai. Kalau namanya jin, kalau dia nak kacau kita, 1001 cara lah dia pakai kan. So apa pun lah orang kata nama dia, siapa dia, apa-apa pun, kalau dia berniat jahat ni, orang kata kita panggil dia hantu jugalah. Yelah. Kan? Jin cetan. Jin cetan. Orang kata familiar dengan hantu lah kalau Melayunya kan. Sama, jangan cakap apalah hantu tu jin lah. Bukan, kita orang tahu kan. Cuma ambil adalah nama spesifiknya. Contoh kalau Pontian, apa ni yang kata Mak Saleh ni apa? Vampire. Dracula. Sama je lah kan. Jin. Okey. Jelmaan tu sama, cuma nama berbeza. Sebab tu kalau aku dulu naik motor kat tempat gelap kan, balik lewat kan, aku duduk kan daripada depan single kan, belakang kosong, aku ke belakang ni. Kan tak nak bagi tumpang. Bagi full space. Bagi full space. Orang kata side mirror tu ke depan. Jangan toleh. Tapi kan ini kes ni dia pegang besi belakang tu. Sampai terbang pula tu. Alamak Aku ingatkan dia bonceng belakang, dia pegang spoiler. Itu lagi tak boleh belah. Macam GTA. Tapi kali ni dia terbang sambil pegang besi tu. Ini first time aku dengar ni kan. Lagi-lagi dengan jalan yang gelap kan. Banyak juga jalan kat Kedah yang macam gini banyak Itu penunggang tak ada kepala. Ini pula bawa motor kena pegang dengan benda langsung. Tapi dulu masa aku pergi Kedah, masa pergi UUM jumpa kawan aku jalan sana memang gelap. Aku rasa tak tahulah kalau Kedah certain place lah yang mungkin banyak apa orang kata jalan gelap-gelap macam ni kan. Sama macam tadi lah Rembau kan gelap kan. Okey bang, kita rasa nak kena tambah lagi ni bang cerita ni. Tambah sikit lagi. Ada lagi bang Boleh tambah 2 cerita lagi ni. Kita minta satu bagi 2 ni. Apa lagi, kita tak nak buang masa ni. Kita teruskan dengan cerita yang ketiga bang. Silakan, Kedah hadir. Cerita yang ketiga ni abang nak kongsi satu cerita berkaitan dengan rumah kawan abang. Dia baru belilah rumah tu. Dan rumah tu memang kosong daripada start zaman tu buka. Rumah tu kosong berbelas tahun sampai dia beli. Sekarang je ni, bila kali pertama dia dapat kunci rumah tu, kawan abang ni waktu bujang dia duduk dengan abang. Mana kata abang masa duduk bujang ni abang duduk berdua je dengan kawan abang ni. Bukan kata duduk ramai-ramai tak. Abang jenis duduk berdua je, orang satu bilik. Tak sabut kepala, orang kata kan. Betul. Malam tu bila dia dapat kunci, masing-masing kerja pagi. Jadi dia balik, dia pun dah maghrib dah kot. Dia balik sebab dia pergi follow pergi apa.
Bila dia balik sampai rumah, dia kata, jom malam ni kita pergi tengok rumah aku. Aku dah dapat kunci lah. Dia tengok tu. Dia kata okey lah. Tapi rumah dia tu dekat Tasik Permaisuri Rawang tau. Tasik Puteri Rawang. Tasik Puteri Rawang. Okay, malam tu bila sampai rumah tu, ialah memang rumah yang tak pernah duduk. Memang meter ayak pun tak ada, meter api pun tak ada. Mana kata memang bergelap lah. Abang pula malam tu tak bawa torchlight apa semua. Mata-mata zaman tu zaman handphone Nokia ada button, ada torchlight kecil dekat atas tu, ada untuk buat untuk keluar torchlight. Nokia biasa ni lah zaman tu. Ingat abang tahun 2014 waktu tu. Okey, abang dengan kawan abang masuk rumah, tengoklah keadaan rumah. Masa sampai pun dah lewat dah 9 ke 10 macam tu malam. Jadi mula bila masuk-masuk tu tengok belah bawah tu. Okey, lepas tu naik lah ke atas sebab rumah 2 tingkat tau. Naik atas bilik depan. Okey, situasi dia bila naik ke tingkat atas tu, rasa macam nak cakap, nampak suram sangat-sangat tau belah atas. Seolah-olah macam betul-betul tempat yang dah lama tak orang tak duduk. Rasa suram dia lain macam. Dekat bawah tak. Dekat bawah ni kita rasa nampak macam ni rumah yang tak pernah duduk. Tapi bila dia dekat atas tu nampak macam seolah-olah rumah yang terbengkalai dah lama tak. Dengan bila tengok ceiling bilik ayak dia bocor, jadi hitam-hitam, ada punggung-punggung hitam apa semua, dinding-dinding apa semua jadi hitam, ada macam lumut. Jadi macam tu dekat atas ni. Waktu keadaan duduk kat tingkat atas tu pun dah rasa bosan lah. Tapi duduk memati lah sebab lampu pun tak terang. Bilik depan tak ada apa. Okay. Bila tengok bilik nombor 2, dah rasa lain tak, sebab ada rasa macam abang ada rasa macam ada orang menapas kat telinga tau. Okay. Memang kata apa, berjaga-jaga lah, mata tu memang duduk mati lah. Bila member abang ni buka bilik nombor 3, buka pintu lah, memang nampak ada budak kecil duduk depan pintu tu. Okay. Abang nampak, dia pun nampak. Bila dah dua nampak, terus berlari turun bawah. Berlari turun, lari keluar rumah. Bila lari keluar rumah tu, ada dengar satu bunyi macam dia hempas pintu lah. Kat tingkat atas. Bila abang dengan kawan abang dah keluar rumah, dengar bunyi hempas pintu kat atas lah. Abang cakap tunggu Zat, aku naik. Aku tak perhati, abang cakap betul kat dia. Walah. Abang pun jalan masuk balik rumah tu, abang naik. Okay. Tangga rumah tu jenis tangga kayu, dia punya frame dia besi tau. Bukan jenis simen. Okay. Jadi bila kita pijak tu kan bunyi kena. Sebab tangga kayu frame simen, frame besi ni kan berbunyi. Bila abang nak pijak, ada kot lagi 6-7 anak tangga nak sampai ke atas. Kau abang kena tengah. Apa bang? Dia seolah-olah macam dia ambil satu benda berat. Benda yang betul-betul berat, dia hempuk depan kaki abang. Depan tangga yang depan abang. Okay. Dengan bunyi, dengan bergegak dia, bunyi tu siap berdengung lah. Macam rumah kosong, berkekong tu. Dengan bergegak tangga tu. Astagfirullah, dia cakap ni bukan dia, bukan lawan aku dah ni. Dia patah balik, lari turun keluar. Dia cakap tak boleh jadi. Ni bukan kita punya level sebenarnya. Cakap macam tu lah kat dia. Tu tanya dia, bila dah kereta apa tanya dah, nampak jadi budak tu? Aku nampak lah. Aku rasa rumah tu macam mana? Dia kata, aku rasa pelik ni rumah ni. Apa lah. Abang pesan kat dia, suruh dia bagi tak kat orang tua dia, suruh orang tua dia cuba lah tengok cari orang tua ke apa kan. Jadi sampai satu tahap abang dah kahwin, jadi memang abang ni akan pindah lah ke rumah tu. Lepas rumah pun dia dah beli, nak dia kena letup. Okay, selepas dalam lebih kurang sebulan dia duduk rumah tu, abang pun pergi melawat dia malam. Abang pergi tu malam. Okay, jadi bila abang dah duduk masuk rumah dia, lepak dengan dia ada belah cekok kucing tau. Situasi malam tu abang tengok yang abang rasa pelik tu, abang perasan dia punya katil pun semua dia rubuh kat bilik bawah. Bawah pun ada satu bilik.
Mana kata katil dia, barang-barang baju dia semua, amari baju dia semua dia bubuh bilik bawah. Abang tanya tak, atas dia tak ada, puan tak duduk atas. Dia tak kata apa lagi, dia tak apa, aku syok dia bawah, dia kata tu. Dia ni ego, tak mau cerita lah. Yang biasa ni. Abang pasal malam tu, kucing dia ni duduk berlari naik atas lah. Naik atas turun bawah. Naik atas, bila dia duduk main berlari-lari kat atas, seolah-olah macam ada orang yang melayan kucing tu tau. Bila abang tengok kucing dia naik turun tangga, main kat tangga apa semua. Dekat tangga kan ada lampu. Lampu tangga. Okey, rumah tu dia tutup lampu tangga tu. Abang tengok awak tutup lampu tangga tu, buka lah bagi terang sikit. Dia tak payah. Biar. Jangan buka dah. Tak apa. Abang pergi buka je lah. Bila abang buka lah, petik si lampu tangga tu menyala. Abang duduk balik kat sofa. Tiba-tiba abang dengar telinga abang belah kanan ni, macam seolah macam ada orang maki tau. Bunyi orang maki kat telinga abang ni. Nada tu abang tahu lah, bukan ada orang cakap ni nada orang maki, tapi bahasa dia tu memang abang tak faham langsung. Dia seolah macam bahasa Jawa pun ada, tapi lain sikit pada bahasa Jawa. Memang satu fakta haram pun abang tak faham bahasa yang abang dengar kat telinga abang. Dia maki. Sampai abang cakap kat abang, weh, aku kena maki ni kat telinga aku ni, aku dah dengar bunyi ni. Dia gelap. Aku dah pesan lah, jangan buka lampu. Maki lah abang tak berhenti maki ni. Abang tutup balik lampu tu. Bila tutup balik lampu tu, hilang lah dengar kena maki tu. Tengok je, siapa dia duduk atas ni? Tak cuba ke buat apa-apa ke? Lepas tu dia kata lah, dah keras dah, panggil dah apa, dah siap buat baca Yasin apa semua. Dia kata tu yang dia buat cakap tu, dia kata atas ni ada 3 keluarga duduk. Dia pun tak kena buat apa dah. 3 keluarga dia kata duduk atas. Mana kata atas tu memang barang dia satu barang apa pun tak ada. Dia kata tuan rumah duduk bawah, ada orang duduk atas free. Sebab dia kata dia suka ada ustaz tu dah cuba berkomunikasi, dan dia pun cakap dia pun ada duduk situ dah 100 tahun lah. Ya, tidak. Dan orang tu bercakap lah dengan ustaz, dia kata ada 3 keluarga kat atas ni, jangan ganggu. Dia pun dah pergi tempat dia pun. Dia pun dah duduk beratus tahun lah. Wah, habis tu dia tak bayar lah rumah sewa kan. Duit sewa tak bayar. Duduk tak bayar. Marah orang buka lampu, marah. Terus maki-maki pula. Macam dia yang bayar pula Okay. Lepas tu bang, sampai sekarang apa kesudahannya? Macam adakah bang tahu dah ada ustaz yang dapat bantu ke? Macam mana? Lah abang tengok tak ada lagi, tapi 2 tahun lepas dia dah kahwin lah. Tengok dia duduk mana, dia kata duduk rumah tu jugalah dengan bini dia. Tu abang malas nak tanya berlebih kan. Cakap abang pun dah kahwin, kita malas dah nak ajar. Tapi abang percayalah benda tu tak selesai ke tu. Bukan celang-celang abang, sebab benda yang terjadi kat abang dekat tangga tu pun bukan biasa-biasa tu lah. Tak pernah lah kita dengar pernah macam tu. Yelah. Okey bang, yang masa abang nampak budak dalam bilik tu bang, macam mana maksudnya dia tengah buat apa? Hanya berdiri pandang, dia macam dia senyum ke, dia marah ke, muka macam budak Melayu ke, nak tahu. Dia macam budak. Kita buka ke pintu, dia memang duduk berdiri dekat pintu tu. Mata pandang kita. Dan yang dulu tu dia pakai seluar tak? nampak macam ada pakaian. Rambut dia ke, ada kepala botak ke, badan dia warna apa bang? Tu tak pasal sebab gelap kan. Sebab yang suluh ni kawan abang, bila suluh nampak betul kita tarik tangan dia. Itu yang abang nampak benda apa yang dia suluh tu abang nampak lah. Pakaian dia tu, warna pakaian tu memang warna yang lusuh. Saya ingat abang. Maksudnya adalah pakaian Ataupun dia ada rambut yang halus rambut dah. Seolah-olah macam budak umur 8 tahun. Ketinggian macam tu. Okay, apa ni, aku ni ada dengar lah kisah lebih kurang macam ni, di mana sebelum ni aku pernah ceritakan juga sebenarnya. Kisah di mana atas benda ni duduk, bawah ni satu family yang duduk. Dan tapi akhirnya dapatlah usir dengan buat pagar, panggil ustaz datang. Tapi kali ni gangguan yang kawan Bang Zul kena sampai dah panggil ustaz kata
Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa tu tempat dia kan. Aku rasa mungkin belum orang yang tepat nak ambil bantu. Orang kata buku belum bertemu ruas lagi. Yelah tu kan. Sebab orang kata macam mana nak tak nak, memang orang kata benda ni tak boleh lah, tak boleh jadi. Dan satu rumah ni dia tak boleh duduk, dia tak boleh claim yang tu tempat dia, melainkan tempat tu kalau hutan ke apa kan. And kalau aku sendirilah, aku tak tahu macam mana nak duduk rumah tu seorang. Betul Kan? Sebab sebelum tu kawan Abang Zul ni belum kahwin betul. Jadi macam mana nak duduk seorang dengan ada gangguan yang hebat macam ni. Aku macam, oi, kalau kau ni buat apa weh? Lagi bila dah ada isteri ni kan, dan kita bayar rumah tu sewa bulanan bayar, tapi kena redha ada benda yang menumpang. Masalahnya bukan sewa ni, beli. Kan? Beli, aku rasa nak tak nak aku jual rumah tu. Jual terus Aku stay tempat lain lah. macam tu sekali. Masalahnya susah ni nak jual. Sebab benda ni hari-hari kau nak hadap rumah kau. Orang kata rumah ni rumahku syurgaku kan. Tapi bila dah masuk rumah kau kena hadap benda macam dia akan lama kelamaan dia akan effect kau punya mental kau. Betul. Kena stres akibat gangguan-gangguan yang macam gini lah. Apa pun kita harap kawan Abang Zul ni punya rumah orang kata dah tak ada lah ni gangguan-gangguan macam ni. Dan kita harap juga pada korang yang mungkin tengah tengok video ni, kita orang tahu ada juga yang alami benda yang lebih kurang sama. Ada pengalaman dekat rumah tu kan. Jadi orang kata ada amalan dan orang yang insya-Allah boleh bantulah. Kan. Kita pun sebelum ni ada Ustaz Abro kan, yang mana orang kata kat studio ni ada gangguan, kita akan panggil. Jadi orang kata jangan mengalah. Yalah. At least kita ikhtiar lah. Cubalah ikhtiar. Jangan berhenti mencuba. Kita percaya kepada kuasa Allah. Yep. Abang setuju cakap Suk tu. Kan? Pasal kita mungkin tak jumpa ustaz yang betul lagi. So yang tu abang setuju. Sebab pada abang kan, ustaz tu dia kena dah cari satu tempat untuk ganti mereka ni, untuk sediakan tempat lain untuk mereka ni. Barulah mereka dia setuju. Sekarang api halau dia pun memang dia tak mau lah. Betul tak? Betul lah. Sebab kita tak boleh orang kalah dengan benda ni. Orang kata kita khalifah, dan orang kata kita tak boleh ada buat satu perjanjian pun dengan benda-benda macam ni. Kan? Orang kata okey, kalau kau nak aku keluar, kau kena sediakan aku sekian-sekian. Tak boleh benda tu ni sebenarnya. Jadi apa pun, apa cara sekalipun, insya-Allah mesti ada orang yang tepat untuk bantu. Cuma orang kata jangan berhenti ikhtiar. Mencuba ya. Itulah apa ni solusinya. Baik bang, kita orang nak tuntut janji kita orang bang. Abang jadi 2 tadi bang kan? 2. Satu dah settle. Abang bagi bonus satu lah. Baik, bang. Ni red. Okey bang. Hantu Cina. Hantu Cina. Alright bang, abang memang terbaik bang. Okay. Kita tak sabar. Dipersilakan bang. Okey, kejadian ni waktu gangguan ni abang kena, abang umur pun tak sampai 10 tahun. Dalam 10 tahun lah. Tahun 90-an tau. Ingat abang 94, 95 macam tu. Waktu tu abang duduk dekat Taman Mulia Bakat Arang. Kalau penduduk Sungai Petani ni mereka tahu kot Taman Mulia Bakat Arang dekat sekolah Simpang. Okay. Hujung taman abang tu dia ada satu tokon Cina yang lama tau. Tokon tu bukan besar, tokon tu kecil lah. Tapi tokon tu memang abang tengok tak ada orang pergi semayang kat tokon tu. Tokon Cina ni. Memang waktu abang start duduk tahun 1990 tu pun memang tokon tu dah wujud, dah memang keadaan busuk. Mana kata memang tokon ni jenis tokon lama betul-betul lah. Faham? Dia cerita lah. Selalunya benda ni dia jadi malam Jumaat tau. Bila malam Jumaat tak kena anjing menyelap. Okey. Kawasan perumahan abang duduk tak Bakat Arang tu pula banyak Cina dan Melayu. Dia sama banyak Cina dengan Melayu. Bila dengar anjing menyelap, okey, abang dengan mak abang ni pula, arwah ayah abang dulu bawa lori, jadi dia jarang ada rumah. Jadi abang 3 beradik dengan mak abang jadi 4 orang lah. Memang setiap malam akan tidur dekat ruang temu depan TV. Okay. Selalunya abang perasan lah bila lewat malam Jumaat, bila dengar anjing dah milan, abang perasan mak abang memang jenis tutup lampu gelap pada satu rumah. Dia akan duduk dekat apa, pintu cermin ni, depan rumah abang, pintu cermin nak menghadap luar ni kan. Dia akan seolah-olah macam mengintai tau. Abang perasan ni tu, mak abang selalu duduk minta. Dan satu malam tu abang terjaga
Kata abang tengok mak abang duk minta lah dekat cermin tu. Tak mak abang cakap. Tengok apa? Kata jangan tengok. Dia hang demam kan datuk ada tu. Nak tengok juga orang tu. Dan malam tu abang nampak hantu Cina. Dia macam kita tengok dalam TV hantu Cina. Tangan dia sulit ke depan. Tapi dia tak melompat tau. Dia keadaan terapung. Dia jalan macam tu. Dia bukan jalan melompat. Dia tengok dalam TV dia melompat kan. Dia tak. Ini dia terapung dan melayang menghala ke tokong. Mana kata kalau abang depan rumah abang tokong tu dia menghala ke kanan. Benda tu daripada kiri ke kanan. Dan memang pasal anjing start nyala dia, anjing yang belah kiri dulu. Lepas tu anjing yang dekat depan rumah abang. Lepas tu bila dia dah dekat, anjing yang belah kanan pula nyala. Memang dia bersahut-sahut macam tu tau. Mula mana nampak dah sekali. Nampak lah. Lepas tu pula arwah untuk abang ni, dia ada depan rumah abang ni ada satu pokok belam tau, orang panggil mangga lah. Okay. Arwah abang ni dia buat satu pancing tau, pelantak atas pokok tu. Ya, tinggi jugalah, makna kata nak dekat tinggi bumbung rumah lah. Memang tinggi lah pelantak tu. Makna kata kita kena panjat pokok tu, duduk atas tu. Ada satu malam ni abang ni buat berani nak pergi tidur kat atas tu. Mak abang pesan dah jangan. Tak apa nak ada terangin. Asyik selalu waktu siang-siang ke apa abang petang-petang abang kali lepak kat atas tu. Dia macam pondok tapi dia tak ada bumbung lah, dia semata-mata belantak lah. Bila abang duduk dah lena dah malam tu. Tiba-tiba tengah malam tu dia start bunyi anjing nyala. Anjing yang belah kiri belum nyala. Lepas tu anjing yang tengah pun nyala. Bila tengok anjing nyala tu abang tu tak boleh nak tidur lah. Mata abang ni duduk memati dah dekat depan jalan ni. Dia tengok benda tu lalu ke tak lalu. Sebab abang pasti lah, abang yakin mak abang mesti duduk kat dalam rumah pun memati semua. Sebab dia setiap kali dengar anjing nyala, dia akan pergi duduk kat cermin tu. Dia akan intai tengok benda tu lalu. Mak abang suka tengok macam tu. Tengok tak ada. Tiba-tiba pokok kan, abang cakap boleh duduk atas pokok kan. Bawah pokok tu macam ada benda duk ketuk lah. Dengan kayu ke dengan besi ketuk pokok tu. Jadi pokok tu gerak. Bunyi kan. Tak dia bunyi macam tu. Apa lagi abang tengok dah bawah pokok. Tengok bawah pokok. Memang menetang tu duduk bawah pokok. Tangan dia kena pokok tu. Dia seolah macam dia pakai tangan dia tu. Ini hantu Cina kan tangan dia apa? Dia angkat tangan ke depan kan. Tangan tu dia duduk pusing tak pokok tu. Okey, faham. Pusing tu. Dia pusing sikit tak pokok. Dah lampau dekat tempat abang pun nak buat apa. Tak buat tidur. Nak lari tak boleh. Macam mana tu Itulah. Lepas tu Abang lompat. Tak turun lah pokok tu, abang lompat tu daripada atas tu, lompat depan dia, abang lari masuk rumah. Yang pula mak abang kunci pintu. Abang dah pesan dah jangan kunci pintu. Dia boleh pergi kunci pintu. Tapi dia tak tidur. Abang percaya dia tak tidur. Dia saja biar abang. Dia kena abang. Itulah anak sangat kan duduk luar. Aku dah larang. Abang tutup. Allah buka pintu. Dia biar asal baru dia buka. Waktu abang dah duduk depan pintu tu, abang tengok balik benda tu dah tak ada lah. Mana kata abang tu je abang lari masuk nak masuk rumah tu, benda tu dia dah hilang tu kan. Baik. Mak abang buka pintu, padan muka nak sangat kata. Buka pintu muka dah biru lah. Tak tahu nak cakap lah. Menyesal semua cukup waktu tu. Jadi masa tu mak abang tahu tak yang entiti tu sama yang macam abang nampak hantu Cina yang terapung tangannya ke depan? Yang masa dia duduk kat pokok tu, dia tak terapung. Maksudnya dia seolah macam pijak tanah tau. Mak abang pasal, mak abang nampak. Malam tu memang mak abang duk tengok. Oh, dia bagi tahu abang yang dia pun nampak. Macam abang cakap tadi lah, bila dia start dengan anjing duk milai, dia akan pergi tengok. Yelah, tapi dia tak bagi tahu abang yang dia pun nampak benda yang sama.
Dia nampak tapi dia tak mau beritahu. Dia takut abang dia terkejut apa, takut abang jatuh pada pokok tu. Jadi dia daripada rumah tu dia tengok, dia perhati je lah. Okey. Sampai dah dia tengok abang loncat tu di depan datang tu. Datang tu abang lari masuk rumah. Mana kata dia jaga kita macam tu lah. Dia tengok pada dalam rumah lah. Tak tinggi sangat ke bang pokok tu sampai abang boleh lompat pula berlari? Tinggi. Dengan takut Hilang semua. Kalau ditakdirkan lah abang masa tu lompat, alamak terselia. Nah, betul-betul pandai bang. Saya nak tanya lagi bang. Hantu Cina yang abang nampak ni dia pakai topi Cina tu ke bang? Topi tu ada, tapi selalu kalau tengok dalam TV kan dia ada macam kertas depan muka tu kan. Kertas tu tak ada. Patut ni. Patut dia terbang jalan macam tu Kertas hilang. Tapi Tapi memang sedikit macam kita tengok dalam TV tu. Pakaian dia jenis-jenis tu. Baju tradisional. Tapi aku pernah tanya kawan aku yang bangsa Cina ni, diorang punya hantu spesies macam mana ni kan? Sama ke nampak pontianak, nampak semua tu kan macam kita. Dia kata dia ada hantu dia. Hantu Cina lah, tapi selalunya dia ni pakai baju kebaya warna merah. Aku cakap bukan hantu yang Cina yang lompat-lompat dia. Bukan, itu hantu China sana. Dia kata bukan yang kat Malaysia tak ada benda tu. Sebab tu aku agak terkejut lah bila Abang Zul boleh nampak benda ni. Aku tak tahulah kalau benda ni import ke. Jauh betul. Sebab tak tahulah kalau sebab tokong. Okey, yang pada yang tengok aku nak bagi rasional balik ni. Takut diorang ni cakap salah faham. Okey, kepada yang bangsa Cina, kalau ada yang tertengok ataupun yang Melayu, ini bukan cerita resis ataupun kita nak memburukkan satu kaum atau agama. Benda ni boleh jadi kat mana-mana ni kan. Mana-mana agama, bangsa. Cumanya ini pengalaman sebenar yang diceritakan semula oleh Abang Zul. Cuma kita ambil iktibar lah. Kaum Melayu pun ada hantu Melayu, Cina pun ada hantu Cina, India pun ada hantu India. Betul. Kan? Bukan dekat Malaysia je, malah macam sebelum ni kita punya antara salah seorang caller Kak Hida. Dia pun ada cakap juga dekat Maldives. Maldives pun ada hantu dia macam gitu juga. Kata. Tapi yang kali ni aku first time dengar hantu yang Cina ni. Okey bang, muka dia bang. Macam mana bang abang boleh describe kan? Macam Jackie Chan. Dalam umur 40-an. Tak muda. Okey. Tak tua sangat. Muka dia tak ada berdarah ke? Tak ada. Kulit pucat lah. Tengok 2 kali lah sebab yang pertama abang tengok daripada dalam rumah dekat mak abang. Dia lalu kan. Kali kedua tu dia duduk bawah pokok. Itulah 2 kali lah abang tengok datang. Okey. Abang ni tanya. Okey bang, dia punya anjing yang menyalak tuan. Sama ada dia au ataupun dia panjang au macam gitu bang. Dan dia bersahut-sahut tau. Macam serigala ni Maknanya cerita Abang Zul kali ni dia mengubah perspektif aku tau. Sebab area rumah aku ni ada juga rumah Cina. Dan dia ni toke hardware lah. Tapi dia dah lama berpindah dan rumah tu agak semak-semak samun lah. Bukan semak samun. Memang banyak gila samun. Lepas tu aku ni selalu balik studio dalam pukul 3-4 pagi selalu balik malam. Setiap hari tau, pukul 3-4 pagi mesti wajib dengar bunyi anjing tu. Anjing dekat dalam rumah dia tu banyak, ada 3, 4, 5 ekor banyak. Memang dalam waktu macam tu akan berbunyi lah. Macam tu? Aku dengar dia mula-mula dia menyalak. Dia menyalak macam tu lah. Lepas tu dia akan sambung dengan sahut tu. Sebab orang tua kata anjing ni dia nampak benda-benda tu. Betul. Pada siapa yang nak cuba kan, kalau siapa yang nak cuba lah, mungkin untuk bukan yang berbangsa Islam dah kan, ambil ayat mata anjing tu, cari dekat kelopak mata kita ni. Ayat mata anjing? Dia kata boleh nampak. Ayat mata anjing tu ambil, ayat mata anjing tu kita ambil, kita calik kan, calik dekat, kita tutup mata, kita sapu dekat atas kelopak mata kita ni. Dia kata boleh nampak. Risau tak sempat nak ambil, dah kena gigit bang, hilang jari. Tak ada, nak kasih anjing tu sedih macam mana. Jadi itulah bila aku dengar bunyi anjing macam gitu, aku dalam kepala dah membayangkan dah, diorang ni menyalak sambil ada benda yang bermain dengan diorang. Macam ada lah benda yang tengah main. Dia menyalak tu memang nampak.
Dia bukan main weh. Dia nampak benda tu. Okay, contohlah kau ni penceroboh kan. Mesti dia menyalak. Umpamanya macam tu lah. Dia masuk kawasan tuan dia. Dia memunculkan. Anjing tu bising lah macam tu. Cumanya kita tak nampak. Okay weh, kali ni cerita agak orang kata lain pada yang lain orang kata betul belanja Bang Zul ini Okay bang, kalau lah ditakdirkan orang minta lagi cerita abang ni, ada lagi ke bang? Ada. Nak suruh abang cerita yang accident negeri pun ada. Buta hijau abang kena. Abang tengok sampai buta hijau lah. Ui, simpan dulu. Abang buta hijau. Simpan dulu bang. Simpan dulu. Please. Orang kata biar harga market naik. Tengoklah apa ada permintaan macam mana. Kalau ada yang banyak permintaan nak nebat tu, insyaAllah lah kita bagi lah. Okey, jadi kalau korang berminat nak dengar lagi cerita Abang Zul, boleh komen kat bawah, kami nak Abang Zul cerita lagi. Macam tu kan. Barulah bila abang tengok Zul komen, so semangat. Bila nak part 6 kan. Kita tak percaya Abang Zul datang. Kita pun semangat nak cerita kan. Ini baru syok. Okey, apa pun jadikan cerita yang ada ataupun korang dengar tadi, jadikanlah sebagai iktibar dan teladan. Jangan ambil serius sangat. Okey bang, mungkin abang pun ada sepatah dua kata atau nasihat nak bagi kat diorang ni. Okey, semoga Santai ni mencapai 100k subscriber. Amin. Berapa start abang tengok Santai pun abang rasa dah lah ni dah 70 lebih ke? Tak sedar. Banyak. Berapa Birin sekarang subscriber? 69.9. 69 60 lebih kan, 69 kan. Komen kemut nak bagi 70,000 kan. Engkau subscribe je lah. Share lah. Saya ingat abang daripada start abang bagi abang cerita kat Santai ni rasanya daripada 40 lebih kot. Ni dah naik 69. Alhamdulillah lah. Semoga cepatlah capai 100k tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita pun memang berharap macam tu sebenarnya. Tapi bantu-bantulah geng. Orang kata share subscribe ni gratis, percuma kan. Bantulah. Tapi orang kata mungkin lah Mi kan, kita ni bukan pilihan di hati orang kata remaja-remaja yang nak kita menari kan. Kita bukan konten-konten menari. Sorry lah. Hanya yang bermanfaat saja dibenarkan di sini. Kita nak viral dengan cepat boleh, tapi tengok dengan keadaan yang macam mana. Orang kata biar lambat asal selamat. Cepat naik ni pun cepat jatuh bang. Bahaya. Kan. Jadi kita tak apalah, relax je lah kan. Mantap. Apa pun bang, terima kasih bang sebab sudi lagi cerita di platform Santai Chill. Kami hargai sangat dan kami pun enjoy dengan cerita abang. InsyaAllah nanti pada masa akan datang kita pun harap banyak permintaan lah supaya kita dapat dengar sama-sama. Ya, betul. Okay, sebelum tu aku nak tambah sikit lah. Kepada korang yang dengar cerita ni, kita layan sebagai hiburan semata-mata lah. Jangan ambil serius dan jangan orang kata salah faham apa yang disampaikan oleh pencerita-pencerita kita. Dan kepada korang juga yang nak komen tu boleh. Kritikan tu biarlah ianya membantu. Janganlah kritikan yang sejenis hentam, asyik nak tiaw orang kan. Dalam kita mengomen ni, jagalah tutur kata kita. Alright, terima kasih kepada anda kerana menonton Santai Chill. Terima kasih juga kepada Abang Zul yang selama ni sentiasa support kita. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.